Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kelas Matematik KSSM tingkatan 4 kita kali ini dengan topik yang keenam, iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi untuk topik ini cikgu bagikan kepada dua bahagian. Okey, jadi untuk bahagian pertama ni, okey, kita akan buat pengenalan dulu. Okey, kita tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, belajar apa hari ni? So ada tiga objektif kita. Yang pertama, kita nak kenal ataupun nak tahu simbol ketaksamaan. Okay, yang kedua, kita nak lihat bagaimana nak tulis perwakilan bagi setiap ketaksamaan dalam situasi lah. Okey, kemudian yang terakhir kita nak lorek rantau ketaksamaan. Okey, ini kita tengok dalam satu ketaksamaan dululah. Okey, jadi kita mulakan. Baik, untuk simbol ketaksamaan, okey, ada 4 simbol penting yang perlu awak tahu. Okey, yang pertama, kita tengok yang warna merah tu, okey, itu maksudnya lebih atau sama dengan. Okey, kalau bahasa Inggeris greater and equal than kan. Okey, jadi kalau perkataan lain yang sama juga dengan simbol ni adalah minimum. Okey, selain pada tu tidak kurang daripada dan juga sekurang-kurangnya. Jadi lepas ni kalau awak jumpa situasi yang melibatkan perkataan-perkataan yang saya sebutkan tadi, jadi kena guna simbol yang itulah, lebih besar atau sama dengan. Okey, teruskan dengan simbol yang kedua. Okey, berlawanan dengan dia adalah lebih kecil atau sama dengan. Okey, jadi perkataan lain yang kita boleh guna untuk simbol ni adalah kurang atau sama dengan. Okey, kemudian maksimum, okey, tidak lebih daripada dan juga selebih-lebihnya. Okey. Kemudian, okey, yang bawah ni adalah simbol lebih daripada. Okay, nampak dia ke depan, muncul dia ke depan. Maksudnya dia lebih daripada. Okey, kemudian simbol yang terakhir adalah muncul dia ke belakang. Okey, nampak panah dia ke belakang. Itu bermaksud kurang daripada. Less than. Okey. Jadi, berkenallah 4 jenis simbol ni. Okey, kemudian kita tengok objektif seterusnya, iaitu bagaimana kita nak buat perwakilan situasi bagi suatu ketaksamaan. Okay, jadi dia berlaku macam kita bagi satu situasi dalam kehidupan harian. Jadi awak kena tulis balik dalam bentuk ayat matematik, okay, iaitu dalam bentuk ketaksamaan. Okay, kita tengok satu contoh. Okay, bagaimana nak mewakilkan situasi di bawah dalam bentuk ketaksamaan. Okay, tengok situasi dia. Harga bagi sebuah beg sandang ialah RM20 dan harga bagi sebiji bola ialah RM10. Kalish membelanjakan wang kurang daripada RM50. Okay, ingat, keyword dekat situ adalah kurang. Kurang daripada, less than. Jadi simbol yang kita perlu guna adalah simbol kurang daripada. Jadi dia membelanjakan kurang daripada RM50 untuk membeli beberapa buah beg dan bola. Jadi kita tak tahu berapa banyak beg dan bola dia nak guna. Jadi kita nak wakilkan situasi ini, kita tulis dalam bentuk. Okey, jadi beg itu adalah RM20 satu kan. Jadi 20X. Okey, dan kita tambah dengan satu nilai bola berharga RM10. Jadi 10Y. 20X tambah dengan 10Y, so kurang daripada 50. Okey, itu sahaja. Jadi awak tengoklah, pertama kali bila tengok situasi tu, awak highlight kan apa keyword dia, simbol apa kita nak guna. Okay, semua ada 4 yang kita sebutkan tadi lah. Kemudian apa nilai pemboleh ubah yang ada. Kat sini nilai pemboleh ubah adalah 20 dan juga 10. 20 tu mewakili siapa? 20 tu mewakili beg. Dan juga 10 tu mewakili nilai satu biji bola. So bila kita dah kenal pasti ke semua tu, dan kita boleh tulislah, sama ada dia nak jumlah ke. Kalau nak jumlah, kita tambahkan kan. Kalau dia nak beza, kita tolakkan. Macam tu lah. Okey, jadi seterusnya kita tengok objektif yang ketiga. Bagaimana kita nak melorek rantau ketaksamaan. Okey, jadi ada 4 jenis simbol yang kita gunakan tadi. Okey, apa yang penting yang awak perlu tahu. Okey, jadi kalau simbol lebih besar atau sama dengan tu, awak nak lukis dia punya graf, mesti garis lurus yang penuh, straight line, hitam penuh. Okey, dan juga kita akan lorekkan dia di bahagian atas atau kanan. Ingat, lebih besar
adalah benda yang lebih baik. Jadi sekarang lebih baik mestilah benda di bahagian atas dan juga benda di bahagian kanan. Okay, kemudian berlawanan dengan tu simbol kurang atau sama dengan. Okay. Yang ini pun sebabkan dia ada tanda sama dengan bawah tu garis lurus penuh juga. Tapi lorekkan dia adalah kalau kurang mesti benda yang kurang baik lah, maksudnya benda yang di bahagian bawah dan juga kita lorekkan dia di bahagian kiri. Okey, kemudian simbol lebih besar kita gunakan garis putus-putus ni sebab dia tak ada tanda lagi satu kat bawah, tak ada sama dengan tu. Okey. Jadi garis dia putus-putus dan bahagian lorekkan ni sama macam tadi. Okey, manakala dia lebih besar kita lorekkan dia di bahagian atas atau kanan. Kemudian garis putus-putus yang kedua, okey, kalau dia kurang maksudnya kita akan lorekkan dia di bahagian bawah atau kiri. Okey, mungkin awak tak berapa nak nampak sebab kita belum bagi lagi contoh soalan. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan. Okey, lorekkan rantau ketaksamaan. Dekat situ kalau awak tengok ada ada dua ketaksamaan kan, tapi saya nak fokuskan kepada satu ketaksamaan saja iaitu y sama dengan x tambah 1. Okey, first kali mana garis y sama dengan x tambah 1 dalam gambar tu? Okey, awak nampak tak ada dia tulis kat tepi tu kan, y sama dengan x tambah 1. Okey, kemudian ada garis putus-putus yang dibuat bagi persamaan tersebut. Okey, jadi bila garis putus-putus itu bermaksud dia menggunakan simbol lebih besar ataupun kurang kan, kurang daripada ataupun lebih besar daripada. Okey, jadi sebab tu dia putus-putus. Okey, kemudian kita tengok balik soalan kita. Okey, adakah betul lah kan dia menggunakan simbol lebih besar daripada y lebih besar daripada x tambah 1. Okey, jadi awak ingat balik kalau lebih besar maksudnya kita akan gunakan bahagian atas okey, dan juga kita akan lorekkan bahagian kanan atau atas. Jadi awak tengok balik gambar. Okey, garis awak tu putus-putus tu yang mana bahagian atas ataupun kanan? Nampak tak cikgu dah lorekkan ni dengan warna merah ke atas tu. Jadi itulah kawasan lorekkan dia. Okey, boleh nampak So awak tengok dulu bila dapat soalan mana dia punya persamaan, mana garis dia, adakah putus-putus ataupun garis lurus. Kemudian tengok simbol dia, adakah lebih besar, lebih kecil. Okey, kalau lebih besar benda lebih baiklah. Jadi kita lorekkan bahagian atas atau kanan. Kalau lebih kecil jadi kita lorekkan benda yang lebih bahagian bawah ataupun kiri. Okey, dan kita nak contoh yang kedua. Okey, saya sengaja ambil contoh yang sama sebab saya nak awak tengok perbezaan ni lebih jelas. Okey, lorek rantau yang memastikan ketaksamaan y kurang daripada x tambah 1. So kita notice tadi garis tu adalah garis putus-putus tu dan kita tengok simbol yang dibagi kat situ adalah kurang. Maksudnya bila kurang kita akan warnakan, kita akan lorekkan bahagian yang bawah ataupun kiri. So kita lorekkan lah. Nampak cikgu lorekkan bahagian bawah ataupun kiri. Okay, saya rasa cukup untuk pengenalan part pertama, bahagian pertama untuk topik ini. Jadi okay, ada masa boleh awak tengok contoh yang cikgu bagi ni. Okay, kemudian awak cuba lorekkan kawasan yang memuaskan ketaksamaan y kurang daripada negatif x tambah 6. Okey, kita tengok bagaimana lorekkan, bahagian bawah ke, bahagian atas ke, bahagian bawah ke, bahagian kiri ke, kanan. Macam itulah. Okey, so boleh buat soalan pengukuhan dan okey, terima kasih. Dan kita akan sambung part yang kedua dalam kelas yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.